What's next untuk Abang Syuk? What's next ialah sebenarnya Dul punya perancangan sangat besar. Akan ke depan dia macam-macam yang abang pun mungkin tak nak share sebab nanti takut orang kata mana tak ada pun lagi. Yeah. Tak ada. Bahaya benda tak confirm jangan cerita. Betul. Jadi biar dia orang tengok apa progress tu. Dia dah nampak sendiri. Biar orang nampak sendiri. So setakat ini kalau Yusuf tanya abang what's next, abang Dul tetap akan podcast. jawab Dul podcast. Tapi kenapa macam ada episod abang tak ada? Tu Abang pergi umrah satu. Oh. Abang berbalik dari umrah. Lepas tu satu lagi abang banyak berniaga dekat Singapura. So masa abang berniaga dekat Singapura, sepanjang abang kat Singapura tu abang terjun ke podcast-podcast lain. Abang pergi Bora, abang pergi lepak Apa bapak. like mindset di sebalik tu? Kenapa macam masuk podcast lain? Sebenarnya dia tak ada mindset. Abang ni suka. Abang jatuh cinta dengan podcast Singapura. Sebab di situ lah bermulanya. Sebab di situ bermulanya. Betul. Dia ada Yusuf sendiri pun akan rasa benda ni nanti. Saya pun berjaya shoot podcast di Singapura juga hari tu. Kan? Dia macam kalau Yusuf bermula di sana, Yusuf akan jatuh cinta. Sebab Singapura punya podcast ni dia ada dia punya scene treatment dia lain sikit dengan kita. Sebab bila kita bercerita tentang Malaysia dekat sana, dia impress. Macam abang ada bawa orang Singapura datang dekat Dul. Kami impress. Nanti dekat ada satu episod Dul Podcast, kami ada invite guest Singapura. Okay Abang Syuk, thank you so much. Terima kasih banyak masa sangat yang Yusuf. diberikan ya, sebab ni pun dah 2 jam abang nak pergi Singapura. Abang nak ke Singapura juga ni. Abang berniaga apa di Singapura? Abang masuk event. Macam yang ni dia ada extravaganza event. Singapura banyak event Yusuf. Abang berniaga perfume. Abang berniaga serum. Mana tahu nak bawa baju Yusuf ke Singapura? Saya tak ada baju tu dulu ke. Tak buat dah? Tak buat dah. Habis sekarang memang fokus podcast Saya semua digital. Macam produk universiti tu. So sebab saya nampak itu paling sustainable lah. Macam ni pun sebelum kita betul-betul 100% upgrade, outsource semua bagai ni semua, is make sure kita punya cash reserve cukup. Sebab bila kita tak nak benda-benda yang macam nanti terpaksa tutup dan sebagainya. So kita kena plan. Jangan Yusuf, try je sehabis baik. Try sejauh mungkin. Sebab abang sejujurnya bangga Yusuf. Kita ni dah sampai ke tahap kita ni, kita dah tak ada rasa macam perasaan kena mendengki lah. Kita rasa akan lagi happy kalau banyak-banyak lagi podcast yang naik. Supaya orang lagi tahu, okay, sekarang ni kita kena pergi ke podcast. Sebab podcast ni memang lain. Radio adalah tempat yang kalau kau nak pergi kerja, memang nak dengar muzik. Tapi podcast ni sedap dia bila kau betul-betul nak fokus kepada satu-satu benda yang kau nak dengar. Lagi-lagi dengan time drive yang lain macam sikit. You. Sekarang ni Spotify, semua kereta pun dah ada Spotify dah sekarang. Recently saya buat perusahaan untuk, saya tak tahu abang Syuk tahu tak, saya pernah apa sebab dia saya start podcast sebenarnya. Abang Syuk tahu ke kenapa saya start podcast? Tak tahu. Saya actually dengar podcast pada umur saya 17 Abang Syuk. Sekarang 18. Baru setahun dah. Tak ada kurang macam. Dapat macam umur berapa Abang Syuk? 20 lebih sikit. Saya 25 sekarang. Tapi so, dah 8 tahun dah. 8 tahun. So masa saya tu is, yelah sebab saya decide untuk kita kena buat something. And saya tahu kalau saya buat podcast, saya ni macam muda lagi, tak ada apa sangat nak offer kepada marketplace, information, ilmu dan sebagainya. So saya invite orang yang saya rasa boleh bagi input positif. Saya cerita dengan Abang Syuk direct lah. Sebab macam bila saya ada cerita beberapa orang, saya nak invite Abang Syuk, ramai orang yang petikaikan saya. Macam kenapa nak invite Abang Syuk kan? Yang saya tak nak cakap kecewa, saya selalu rasa macam terkilan. Macam kenapa susah kadang-kadang untuk certain manusia ni bagi second chance. And bila at the same time kita nampak ada improvement orang tu buat daripada sebelum dan selepas kan. And dalam fahaman saya, manusia ni dia suka kepada story-story penebusan. Maksudnya dia pernah buat kesilapan. Macam kita tengok movie, betul, hero buat salah then come back. Benda tu orang suka cerita-cerita tu. So
one of the main reason saya invite Abang Syuk sebab saya nampak Abang Syuk boleh bagi satu impact yang positif. Sebab saya follow juga, saya tak adalah tengok dua podcast setiap episod apa, cuma kalau real klip-klip kat TikTok kalau saya tengok Tengok lah. yang macam baru ni dengan podcast Singapore yang pasal Abang Syuk kecewa terhadap apa netizen punya reaction terhadap Okay, podcast tu. Borak Saya Official. follow lah, saya macam okay. So saya rasa macam memang Abang Syuk boleh bagi impact positif sebab bukan senang kita nak jumpa orang yang hadapi kecaman yang Abang Syuk hadapi, sebesar mana yang Abang Syuk hadapi, kemudian dapat comeback dan diterima. Alhamdulillah. Sebab benda tu, sebab benda kecaman online ni baru lagi sebenarnya kalau kita nak tengok dari segi timeline kan. Betul. And saya yakin 100% kalau benda ni kena kat orang lain, ramai yang maybe tak ready untuk benda ni. Mungkin tak semua orang sekuat Sebab tu kita Allah lah. SWT bagi ujian tu dekat hamba sebab Allah SWT tahu dia mampu. Betul, setuju. Sebelum kita tutup podcast, Baik. Tadi Yusuf nak beritahu kat abang kenapa Yusuf buat podcast. oh sorry tak tahu tadi. Saya buat sebab sebab tadi tu lah yang saya cakap saya nak bagi input positif sebab video-video kelakar ni Tadi impact kan? kita bagi viewer happy dan gelak ketawa, hilang stres tu adalah value juga, kita tak boleh nafikan. Cuma dia tak deep. And saya tahu yang mana bila kita jemput orang-orang yang boleh bagi impak positif, dia akan bagi kesan yang lama. Bukan hanya kesan pada orang tu je, apa yang orang tu buat dalam kehidupan dia akan efek keturunan dia juga, orang-orang sekeliling dia. Yang mana semua tu kita akan dapat saham kan. Sebab at the end of the day kita hanya akan bawa kita punya ilmu yang bermanfaat, amal soleh kita. So kalau kita dapat bagi impak kepada orang lain, insya-Allah dah ada saham untuk kita. InsyaAllah. So saya tahu pula saya ni tak ada nak cerita apa sangat sebab saya pun tak ada banyak ilmu ke apa, experience pun tak banyak. So saya bawa orang yang mana saya harap dengan saya memplatform ke orang-orang yang dapat bagi impak positif ni, saya pun dapat saham insya-Allah. InsyaAllah. So itu antara sebab dia lah. So untuk penutup, boleh saya tahu macam apa impak comeback yang abang buat ni, bila abang rasa abang dikecam teruk sebelum ni, apa abang rasa impak dia terhadap agama abang sebelum dan selepas? Impak tak ada agama ke maksudnya diri abang sendiri, pandangan abang, dengan relationship abang dengan Allah lah. Dengan Allah SWT. Senang kan. Okay. Dia sebenarnya simple ya Syah. Pada abang kan. Ini apa yang abang rasa lah. Dalam hidup kita ni memang kita kena mentauhidkan Allah je semata-mata. Itu je. Simple je. Selagi hidup kita ni kita berpegang pada apa yang diajar, apa yang disuruh, tinggalkan apa yang larangan, kita akan selamat insya. Satu ketika dulu abang hidup tapi tak jumpa makna hidup. Hidup tapi tak jumpa makna hidup. Maksudnya dia bukan kata abang berubah sekarang abang baik. Abang tak suka menggunakan perkataan okey sekarang abang rasa abang baik. Bukan. Dia bukan macam tu. Perkataan yang lagi tepat ialah sekarang aku jadi orang. Sebenarnya orang kena macam ni. Untuk engkau menjadi seorang manusia, kau kena macam tu. Solat bukannya kau kena bagi tahu kat orang macam sekarang aku dah solat tau. Bukan. Itu memang benda yang kau kena buat. Bukan sekarang aku dah solat. Bukan. Itu benda yang memang kau kena buat. Sepatutnya kau kena datang dan bagi tahu, macam mana aku tak solat tu sekarang. Itu. Tapi dia kadang-kadang kita dah jadi terbalik tau. Macam kita terasa macam bila kita buat benda yang wajib tu, kita terasa macam aku dah berubah. Sebenarnya bukan berubah. Di ayat yang tepat ialah kau buat apa yang fitrah kau. Kau jaga. Dan bestnya yang abang rasa Syah, bila abang dapat jaga benda-benda yang perlu abang jaga ni, abang dapat rasa dekat dengan Allah, dan Allah tu sebenarnya sangat-sangat baik dengan kita Syah.
Sangat-sangat baik. Yusuf, pernah satu ketika yang abang hanyut totally, Yusuf. Totally. Tapi dalam masa yang sama, kalau nak dikatakan, kalau nak diikut ukuran manusia, di situ abang peak. Abang memang peak di situ. Abang ada kerjaya, abang ada kereta mewah, abang ada rumah besar. Rumah abang pernah viral. Abang ada kereta yang mewah, sport car, abang ada Merc, abang ada Wildfire, abang ada duit. Abang pergi mall, abang tak kisah abang nak ambil barang apa pun abang ambil. Sampai satu tahap abang tak pernah tanya harga barang yang abang beli. Itu peak untuk manusia. Tapi di titik itu, sebagai manusia, untuk manusia abang peak tu, di mata manusia abang peak. Tapi di titik itu, sebagai manusia, abang adalah paling hina dengan apa yang abang buat. Manusia anggap abang ketika itu di satu titik yang peak. Kau berjaya, kau host macam-macam. Aku buka TV, semuanya muka engkau. Aku dengar radio engkau. Engkau host, I can see your voice. Kau kaya. Tapi ketika itu kenapa abang cakap abang paling hina? Solat pun tak pernah, Isa. Puasa pun tak. Solat Jumaat tak terasa takut nak tinggal-tinggal. Hari Jumaat lebih memilih untuk keluar dengan kawan berbanding pergi ke masjid. 5 minit solat diibaratkan 5 minit yang sia-sia. Buang masa lah. Baik, banyak benda lagi aku nak buat ni. Di titik aku ketika peak, aku adalah di titik yang paling hina. Kalau di titik itu Allah tak bagi peluang, Allah ambil abang, di situ apa jadi abang? Apa jadi? Kan? Banyak tahu sebenarnya yang abang, bila abang fikir balik, ya Allah, besarnya kuasa engkau ni. Engkau selamatkan aku ni berapa kali, kenapa aku tak sedar? Pertama sekali abang cerita tadi, perasan tak? Kawan abang ditangkap 2 kilo. Dadah. Ini cuma abang tak buka je betul-betul habis cerita dia macam mana. Kan? Allah bagi abang peluang masuk Raja Lawak. Dan abang boleh jamin kat Yusuf, kalau abang tak ada dalam Raja Lawak, confirm abang yang kena gantung tu. Tak perlu abang cerita panjang-panjang. Sebab abang tahu ketika tu apa jadi. Itu kali pertama. Kali kedua, di ketika aku tengah peak, tengah berfoya-foya dengan semua benda ni. Langsung tak ingat kepada engkau, ya Allah. Kalau ketika itu Allah cakap dia terus ambil je, apa kesempatan dia, Zah? Jadi, bila berlaku di titik abang paling hina di mata manusia, paling hina lah tu. Balik buat live. Guys, ini Jambatan Pulau Pinang. Tolong bagi saya gift. Masuk kereta Myvi dalam longkang viral. Di titik aku paling hina di mata manusia. Tapi rupa-rupanya di titik itu, abang dapat rasa, engkau ajak aku datang kembali pada engkau. Titik tu, Isaf, abang U-turn. Abang dapat U-turn balik. Dan percayalah abang cakap, Isaf, abang cakap, hebat mana pun kau, setinggi mana pun engkau, selagi engkau rasa engkau yang hebat, selagi dalam diri engkau ada keakuan yang aku yang hebat, kau percayalah, sebenarnya itu bukanlah titik engkau yang paling kau hebat. Sampai satu tahap yang kau dapat rasa apa yang berlaku pada engkau ni adalah sebenarnya adalah kehendak Allah. Allah tu yang maha hebat yang aturkan. Inilah dia. Ketika itulah baru engkau dapat rasa sedikit. Itu baru sedikit tu. Kau akan dapat rasa apa makna hidup sebenarnya. Sebab tu bila orang tanya kat abang, kau dah berubah ke? Bukan berubah. Aku cuma jalani hidup yang sepatutnya aku. Itu memang fitrah kita, Izzah.
hidup ni sampai sebenar-benarnya hidup ni sebenarnya adalah menunggu mati. Sementara kita menunggu mati tu, inilah hiburan-hiburan yang Allah bagi pada kita. Jawatan, pangkat, isteri, anak-anak. Sebelum kita menunggu mati. Sebab end up dia memang mati. End up dia memang mati. Setiap hari kan. Ini abang pinjam kata-kata orang. Kata-kata seorang embalmer yang pernah datang dekat podcast abang. Seorang pengawet mayat. Abang suka dengan kata-kata dia. Pandangan dia. Setiap hari kita bangun, kita berjalan, kita keluar rumah, setiap orang ada tujuan masing-masing. Yusuf keluar nak datang sini. Abang keluar nak ke Singapura. Orang lain keluar nak balik rumah. Tapi sebenarnya, semua orang setiap kali keluar rumah, sama je. Berjalan menuju kepada kematian. Menuju ke kubur masing-masing. Cuma beza dia, Yusuf mungkin ada lagi berapa puluh ribu langkah. Abang mungkin ada lagi berapa puluh ribu langkah. Beratus ribu langkah. Tapi jalan kita sama. Cuma kita tak perasan. Kan? Yusuf berjalan tu, abang berjalan. Sama je end up kita. Kita macam ada countdown langkah berkurang. Cuma countdown langkah kita tu tak sama. Abang suka gila ayat dia tu. Dan kita tak sedar. Sebab biasa Syaf, semua orang termasuklah abang ambil abang lah. Benda yang best kebanyakan adalah benda-benda yang tak betul. Benda-benda yang betul ni kadang-kadang susah nak rasa best dia. Susah. Tapi try lah. Bukan try untuk buat apa. Try untuk kita jadi orang yang sepatutnya kita jadi. Ada ceramah yang abang dengar masa kat Madinah tu, yang kat Nami, best gila dia tu. Siapa punya kata-kata abang lupa bestnya. Ustaz tu cakap, yang daripada hadis tu, orang yang bercakap tu kata, aku menemui ketenangan setelah aku faham bahawa rezeki itu mutlaknya daripada Allah. Lepas tu dia exaggerate, dia cakap, dia tenang apabila dia percaya yang kalau, katakanlah hari ni, Yusuf datang panggil abang, ini adalah rezeki abang. So, kalau tiba-tiba Yusuf cancel, abang fras, ataupun abang cancel datang, Yusuf fras kan. Maksudnya, kita tak percaya, kita tak redha bahawa rezeki itu adalah rezeki kita. Ini kita ambil konsep yang orang datang, simple. Cuba kalau kita ambil konsep job. Orang call kita, aku nak lock kau ni Saf, job 150,000. Saf, mesti kita punya, 150,000. Sampai satu tahap, katakanlah lagi seminggu, orang call, Saf, sorry aku dah ambil online Saf. Bang, aku dah prepare doh. Satu aku dah atur doh. Itu abang dulu, sama. Orang call, job shooting, shoot macam ni. Tiba-tiba orang call tak jadi. Tak boleh terima. Apa benda ni bang? Saya dah lock dah hari saya. Apa benda abang macam ni? Tapi cuba kita fikir. Kalau kita percaya bahawa rezeki itu sebenarnya, kalau itu bukan rezeki kau, cakaplah macam mana sekalipun, tetap bukan kau. Ini real tau Isa. Benda ni real tau. Kenapa abang cakap real ni? Abang kongsi Ada satu ketika yang masa abang baru-baru dapat job abang dapat buat show 3,000 je orang bayar. Dia panggil abang seorang. Dalam hati abang, masa tu abang tengah dengan kawan abang. Ni Hazwan nama dia. Tanyalah dia. So dalam hati abang dapat job ni. Abang nak buat seorang. Tapi kalau buat seorang macam tak best. Tapi masa tu abang sangat-sangat perlukan duit. Sangat-sangat perlukan duit. 3,000 tu sebenarnya memang cukup-cukup untuk abang. Tapi sebab abang rasa macam kesian. Abang dah ada dengan dia ketika orang tu long. So abang cakap, jom Hazwan, kita buat sekali Aku ambil 1,500, kau ambil 1,500. Ni real ni Ustaz. Pergi, buat job, MC, kenduri. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba, owner happy, real Ustaz. Owner happy,
owner tetap tambah lagi 1,500. Maksudnya abang punya tetap 3,000, kawan abang tu 1,500. Jadi ini yang macam abang terfikir siut. Real siut. Sebenarnya benda-benda yang dalam Quran tu memang itu real siap. Itu bukannya komik. Itu memang real tu. Jadi tenang tak engkau bila engkau percaya sebenarnya rezeki engkau tu memang mutlaknya daripada Allah. Sebab tu dia cakap, tenangnya aku apabila aku percaya yang rezeki itu memang mutlaknya daripada Allah. Sebab bila kita dah percaya, okey, adanya benda ni adalah. Kalau tak ada, aku redha, memang bukan. So rezeki aku lain. Tapi jangan pula kita ambil konsep tu jadi aku duduk rumah lah. Bukan rezeki aku ni. Rezeki aku nanti ada dalam 5,000. Bukan macam tu. Bukan pula konsep dia begitu. Maksudnya konsep dia kau kena bekerja. Tapi kalau anda kata setelah engkau dah berusaha, engkau tak dapat benda tu, ataupun setelah orang berjanji dengan engkau, benda tu tetap bukan milik engkau, maka kau kena percaya itu bukanlah rezeki engkau. Apabila engkau percaya, engkau redha, engkau akan tenang. Terima kasih Masyuk. Setiap musibah kalau dia mendekat kita Allah SWT bukan musibah tapi InsyaAllah. Thank you so much Masyuk. So sebelum kita end satu je. Baik. Abang Syuk taste test satu. Abang Syuk jangan minum banyak sangat. Abang Syuk nak drive. So nak bagi Abang Syuk rasa je. Mungkin boleh bagi orang rumah. Oh okey, ini untuk tidur kan. So kejap lagi abang tak sampai Singapura macam mana? Jangan minum banyak sangat. Satu sip je. Untuk Ke abang simpan untuk abang tidur nanti? Dia tak akan effect sangat kalau satu sip saya rasa. Alright. So nak bagi abang rasa, lepas tu bagi review rasa dia. So ni adalah dua. Bagi rindu rasa dia. Bagi review rasa dia. Okey, review rasa Tapi dia. abang jangan habiskan pula abang. Sebab dia sedap kan. So kena satu. Kena kawal nafsu lah. Okey. Abang dah belajar sekarang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia fresh, rasa dia fresh. Rasa macam teh kan. Teh pit. Rasa macam peach tea, betul. Yeah. Peach tea memang precipitate. Oh betul lah. Peach flavor. Oh untuk refreshing dan sleep. Maksud abang terus terang abang memang ada anxiety yang susah tidur. Okay. So abang simpan lah sampai untuk tidur lagi. Ah, Sebab betul lah, saya abang simpan. assume abang nak drive ni abang akan pakai kopi So kan. baik abang simpan kan. Simpan, So so maksudnya nak tidur nanti baru abang minum. Sebab kalau abang just minum kopi, contoh kan, abang drive, minum kopi, dah sampai kita tak boleh tidur sebab kopi. Betul. So insyaAllah benda ni dia akan bypass coffee punya effect, dia akan menenangkan Wow. bila dah sampai. InsyaAllah. Dan maksudnya ini kalau abang memang nak tidur, abang dah sampai hotel, abang minum, memang senang sangat nak tidur. setengah jam. Dalam podcast semalam kita shoot podcast dengan Space Dola. Apa tahu Okay. Space Dola? Kita silap pergi minum time jam kedua sebab saya expect lagi setengah jam. Sekali kita orang borak punya dah panjang sampai jam ketiga. Tapi siapa yang tengok podcast tu nanti setengah jam terakhir tu saya dah macam high lah. Saya macam sebab saya habiskan kan hari ni. Oh, okey. So saya dah start rasa macam sejuk, duduk macam ni kan, borak. Dia buat kita rasa tenang. tenang sebab yang saya perasan kalau saya tidur sambil minum Dozov dan tak tidur tu deep bila macam. Okey. Bila bangun tu rasa macam ush. Okey, alang-alang kau dah cerita boleh bagi abang 2 tin? Boleh 2 tin. Nah, 2 tin campur tu. Sebab abang memang susah tidur. Abang memang susah boleh. tidur. Ni abang untuk viewer kita juga. Okey. Siapa nak try boleh dapatkan dekat Siumat. Siuman. News ada. Okey. So almost Ini produk semua. Yusa sendiri? Tak, sponsor kita. Okey, baik, Yusa. Macam saya dah maju sampai ada air Mana tahu sendiri. boleh jadi, InsyaAllah, boleh jadi nanti lah. insya-Allah. Assalamualaikum guys. So kalau korang pun nak belajar buat money online, semua menggunakan social media saja macam student aku ni, kau tengok dia boleh buat 1,500 hanya dengan satu video pertama je dia belajar straight daripada aku. Ataupun macam Syamim ni, dia buat apa? Dia buat almost RM1,000 menggunakan TikTok Shop saja. Ataupun kalau korang nak buat menggunakan live ni boleh. One of aku punya student ni nampak almost RM500 menggunakan TikTok Shop live. So kalau korang nak belajar, klik link kat bawah, join Audis University. Sekarang kita open hanya RM90 saja sebulan. Kalau korang tak nak kita naikkan harga, join sekarang.